Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Selamat pagi, salam sejahtera. Soalan nombor 1. Sila Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri menjawab. Tempoh masa 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, Regional Comprehensive Economic Partnership ataupun RCEP telah ditandatangani pada oleh 15 buah negara iaitu 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara rakan FTA ASEAN sewaktu sidang kemuncak ASEAN RCEP keempat pada 15 November 2020. Lanjutan daripada itu, negara-negara anggota RCEP mengambil langkah-langkah domestik bagi meratifikasi perjanjian tersebut mengikut lunas-lunas perundangan negara masing-masing. Berdasarkan peruntukan yang terkandung di dalam perjanjian RCEP, ianya akan berkuat kuasa 60 hari setelah sekurang-kurangnya 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara rakan FTA ASEAN menyerahkan surat cara ratifikasi atau Instrument of Ratification kepada Sekretariat ASEAN. Sehingga kini negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian adalah Singapura, China dan Jepun. Thailand telah melengkapkan proses ratifikasi domestik dan akan menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN pada hujung tahun ini, manakala Myanmar telah pun menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-53 pada 9 September 2021, negara-negara anggota ASEAN telah mensasarkan tarikh kuat kuasa perjanjian RCEP pada 1 Januari 2022. Negara-negara seperti Brunei, Filipina, Indonesia, Kemboja dan Vietnam telah memaklumkan hasrat untuk melengkapkan proses ratifikasi domestik menjelang November 2021. Malaysia pula memberikan komitmen untuk melengkapkan proses ratifikasi pada pertengahan Disember tahun ini. Proses ratifikasi RCEP bagi Malaysia memerlukan pindaan dibuat ke atas 3 akta di bawah bidang kuasa KPDN HEP. Ini adalah bagi memastikan akta tersebut sejajar dengan obligasi negara di bawah perjanjian tersebut. Dalam hal ini, MITI telah dimaklumkan oleh pihak KPDN HEP bahawa draft pindaan akta-akta tersebut sedang diperhalusi oleh Jabatan Peguam Negara. Sekiranya Malaysia tidak meratifikasi perjanjian ini, negara akan tidak menikmati faedah dan layanan keutamaan ataupun preferential treatment seperti yang terkandung dalam RCEP. Antara manfaat yang dapat dinikmati sekiranya Malaysia meratifikasi perjanjian ini adalah pengurangan tarif ke atas barangan ekspor, akses pasaran perdagangan perkhidmatan, pergerakan pekerja profesional dan berkemahiran tinggi serta peluang meningkatkan aktiviti pelaburan di kalangan negara-negara anggota RCEP. Setelah perjanjian ini berkuat kuasa, antara kerjasama yang dirancang termasuklah peningkatan kapasiti bagi pelaksanaan penurunan atau penghapusan kadar tarif import, pengurangan halangan-halangan berbentuk bukan tarif seperti melalui penerimaan pakai standard dan piawaian industri setiap negara. Seiring dengan matlamat utama perjanjian untuk mengukuhkan aktiviti rantaian nilai serantau di samping menjadikannya lebih mesra pengguna serta lebih mudah digunakan. Selain daripada pengurangan tarif ke atas barangan ekspor, negara anggota RCEP juga committed untuk mengurangkan halangan-halangan bukan tarif atau dengan izin non-tarif measures melalui penyelarasan tata cara import dan ekspor bagi memudah cara pergerakan barangan rentas sempadan, termasuklah menyesuai serta menerima pakai standard atau piawaian industri setiap negara anggota atau harmonization of rules and standards. Akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, RCEP melalui bab Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures telah menekankan keperluan mengadakan kerjasama antara badan-badan piawaian negara anggota serta perbincangan di peringkat teknikal untuk memastikan piawaian dan standard industri negara masing-masing tidak menjadi penghalang atau meningkatkan kos barangan yang diekspor.